Masihkah engkau ingat kisah bersama di jalan yang indah, bahagia dengan cintanya? Namun mengapa engkau tak seperti dulu? Ku raih padanya agar dirimu pulang. Senyumku mengenangkan senyum tangis dan ketawa. Ku saling harap tak lelah membimbing semua. Dunia kisah dulu, ku harap kau ulang. Setiap detik dalam hidupku, aku mendoakanmu agar kembali berjuang. Dan bila doa ini masa sering menggoda, hanya dengan dunia, jangan teman. Masihkah engkau ingat bisa bersama di jalan yang indah, bahagia dengan cintanya? Namun mengapa engkau tak seperti dulu? Ku raih padanya agar dirimu pulang. Dosa kau menjauh darinya, kau lagi meninggalkan hidayah yang tak terima. Ini kebahagiaan, hari saja sengsara. Jangan engkau ingat bisa bersama di jalan yang indah, bahagia dengan cintanya. Namun mengapa engkau tak seperti dulu? Ku raih padanya agar dirimu pulang. Perlu aku pulang, itu ada yang memanggil kau kembali. Masih tak ada yang masih tak terlambat kembali. Namun mengapa engkau tak seperti dulu? Masihkah engkau ingat bisa bersama di jalan yang indah, bahagia dengan cintanya? Namun mengapa engkau tak seperti dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini saya dikunjungi oleh satu syarikat bagi saya cukup bermakna, 2M World, di mana syarikat ini adalah syarikat yang banyak mengusahakan melahirkan atau memberi jawapan kepada isu-isu berkaitan pembelajaran, khususnya mereka yang cuba untuk menekuni master dan juga PhD. Jadi Dr. Roket akan mengadakan perasmian seminar gempur yang bagi saya cukup bermakna, kerana apa yang diberitahu kepada saya bahawa ia dapat membantu calon-calon master dan PhD, khususnya dalam menguruskan pengajian dengan penuh sistematik, mudah, teratur
betul-betul tersusun dan juga bersifat profesional. Jadinya cara seperti ini adalah amat penting kerana ada pelajar-pelajar yang mula membuat PhD dan master, terutamanya master, dalam keadaan zero maklumat. Bagaimana cara nak kita punya takdim atau nak serahkan borang, termasuklah pemilihan supervisor, pemilihan tajuk, begitu juga susun atur khutbatul bahs ataupun kita kata apa yang sepatutnya dikemukakan ketika dalam menyusun tajuk-tajuk. Begitu juga buku yang patut dibaca untuk mengemaskan dan mengukuhkan apa yang dibincangkan satu persatu. Untuk menyiapkan isi tanda kurang 1 bulan. Kalau kita datang dalam keadaan dia buruk. Okey, berapa yang happy untuk belajar perkara ini? Seperti ada knowledge strategi kan, nak saya bantu. Kalau nak bantu, jom bersama dengan saya. Saya akan bantu you. Ada benda yang kena diawalkan dan ada benda yang kena now dah kena kerja. You bayangkan, individu nak collect data plus you dah boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5. Program ini sangat bermanfaat dan membantu saya dalam memahami situasi dan perjalanan saya untuk saya menyiapkan perjalanan penulisan saya berkaitan dengan tesis saya. Hari ini saya belajar cara tesis management, cara untuk kita membahagikan masa dengan yang baik. Banyak sangat input yang dapat hari ini. Contohnya macam mana kita nak set mind kita untuk GOT. Bukan sahaja GOT tetapi GBT, dan kita akan grade dengan lebih cepat, mempercepatkan perjalanan tesis kita. Boleh ke boleh, because kita ada session yang khusus sangat special yang mana kita akan bantu anda untuk engage dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan zikir. Boleh ke boleh? Tempur 2019. Best, best, best. Kami Genius Master PhD Strategi. Syukur pada Allah Ta'ala sebab saya dah bantu 1,000 orang lebih pelajar master PhD yang datang dari all over Malaysia, dan hari ini kita berikan mereka motivasi, kita berikan mereka strategi dan kita berikan mereka tips bagaimanakah mereka boleh gerakkan tesis mereka 10 kali ganda, dan yang paling best adalah kita bantu mereka macam mana untuk design journey master PhD mereka untuk gandakan kepada 10 kali ganda. Dan bagi anda yang belum hadir seminar saya invite anda, saya jemput anda untuk hadir bersama dengan saya untuk saya bantu anda supaya anda dapat tingkatkan tesis master PhD anda kepada 10 kali ganda. Jumpa saya untuk seminar akan datang. Anda Genius Master PhD Strategist. See you there. Masihkah engkau ingat kisah bersama di jalan yang indah, bahagia dengan cintanya? Namun mengapa engkau tak seperti dulu? Ku raih padanya agar dirimu pulang. Senyum, tangis dan ketawa karena aku saling ada, tak lelah
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hai petang semua. Okey, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mengizinkan tim saya jumpa bagaimanakah untuk kita buat satu session live melalui platform Zoom dan connected terus dengan Facebook. Dan saya mohon kepada anda yang menonton Zoom plus Facebook pada petang ini untuk anda berikan tepukan yang paling gemuruh untuk tim saya kerana mereka telah jumpa cara bagaimana untuk kami laksanakan perkongsian inspirasi bersama dengan anda. Dan maafkan kami untuk sesi yang sama pada hari Jumaat yang lepas dan juga pada hari Sabtu semalam kami tak mampu nak laksanakan sesi ini kerana tim saya struggle untuk jumpa cara bagaimanakah untuk connectkan di antara Zoom dan juga Facebook, dan akhirnya berkat ketekunan mereka, mereka berusaha kuat dan gigih mempelajari bagaimanakah cara untuk proses Zoom dan convert dengan Facebook, dan akhirnya petang ini kita berjaya untuk menunaikan janji kita sejak daripada hari Jumaat yang lepas. Dan apa kata kepada anda yang menonton session pada petang ini, anda bantu rakan-rakan anda untuk anda tag mereka, mereka juga tidak terlepas dengan session pada petang ini. Okey, dan seperti biasa, okey, pada petang ini kita akan bersama dengan seorang. Okey, dan bukan hanya seorang sebenarnya, pada petang ini kita ada dua tetamu istimewa dan mereka merupakan platinum Dr. Rocket batch pertama dan batch yang ketiga. Dan apa kata pada petang ini, anda berikan fokus kepada apa yang bakal mereka kongsikan sebab mereka akan kongsikan rahsia-rahsia mereka, bagaimana proses yang kita bantu, bagaimana circle group yang kita bantu, dan bagaimana mereka ada mentor yang ada result dan akhirnya mereka berjaya menyelesaikan tesis mereka dalam tempoh yang paling singkat. So petang ni, berapa ramai yang nak tesis anda selesai dalam tempoh yang paling, dan anda boleh fokus kepada live anda yang lebih besar. Anda boleh komen, saya nak fokus live dok. Okay, right. Dan sebenarnya pada petang ini kita akan bersama dengan seorang platinum yang asalnya beliau juga ada cabaran besar sebelum beliau bertemu dengan proses yang betul, sebelum beliau bertemu dengan circle group yang betul, dan sebelum beliau ada mentor yang ada result, dan beliau juga ada cabaran yang luar biasa. Dan akhirnya setelah beliau bertemu dengan saya dan tim saya, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatan kepada proses yang beliau lalui dan juga circle group yang beliau ada, dan akhirnya beliau berjaya, beliau berjaya untuk PD pada 13 hari bulan Februari 2020. Kau rasa? Okey, so petang ni tak nak cakap banyak. Okey, berapa ramai yang nak dengar perkongsian beliau pada petang ini? Anda boleh komen, nak dapat inspirasi tak? Okey, dan jika sekiranya Izzat telah bersedia di talian, mohon untuk masuk ke talian sekarang. Silakan. Okey, saya jemput saudara Khairul Izzat untuk bersama berkongsi pada petang ini di talian sekarang. Silakan. Okey, jika Izzat telah bersedia, mohon untuk masuk dalam talian untuk kita dapat inspirasi daripada kisah saudara Khairul Izzat. Silakan. Okey, Izzat boleh masuk sekarang? Silakan. Okey, Assalamualaikum Izzat.
Testing. Tu dia orang yang luar biasa. Tetamu istimewa telah pun muncul pada petang ini dan saya mohon kepada anda yang menonton untuk anda berikan tepukan kepada Izzat. Okey Izzat. Ya, Dato'. Dengar suara saya? Dengar jelas. Okey Izzat, bagi salam kat semua orang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dirahmati doktor dan rakan-rakan penonton sekalian. Selamat petang. Petang. Macam tak percaya petang ni saya hanya berdua dengan Izzat dalam Zoom. Ya, saya pun tak sangka tiba-tiba doktor Roger saya. Okey, sebenarnya this is an honor. Okey, ini satu penghargaan daripada kami sebab kami sentiasa memantau semua platinum, terutamanya platinum yang luar biasa yang sedar diri. Sedar diri tu. Okey. Sedar diri kan. Okey Izzat, so petang ni boleh tak Izzat cerita kepada semua yang menonton kita pada petang ini, siapakah Izzat sebenarnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadul Izzat Abdul Rahman. Pelajar PhD daripada Universiti Malaya. Maknanya bidang saya kepimpinan pendidikan dan fokus pengkhususan pada kepengetuaan lah. Okay. Sebelum ni saya bertugas di Sekolah Tinggi Muar, merupakan seorang guru cemerlang, juga seorang guru data, dan bidang saya sebagai guru cemerlang adalah bidang matematik tambahan. Dan memang kerja saya mengkaji pelajar-pelajar ni macam mana kita nak bantu dia supaya boleh mempelajari matematik tambahan walaupun umumnya dia kelihatan susah. Macam mana yang Dr. Rakit tengah tolong kita sekarang lah. Thesis susah selama ni kita pegang. Kemudian bila jumpa dia, thesis itu mudah. Jadi itu perjuangan saya sekarang ni. Dan kajian saya berkaitan dengan penilaian pelaksanaan pengajaran-pengajaran di sekolah menengah bagi mata pelajaran matematik tambahan. Maknanya khusus untuk cikgu-cikgu matematik tambahan, saya nilai mereka macam mana mereka membaiki mutu pengajaran supaya lebih berkesan. Dan sangat relevan lah dengan apa yang Dr. Rocket perjuangkan ni. Maknanya macam nak pastikan performa kita belajar ni. Siap, habis, grade cepat. Jangan tunggu lama-lama. Okey, siapa rasa yang berada di talian sekarang, siapa rasa kalau anda dapat cikgu matematik at mat macam Izzat ni, anda confirm dapat A+ masa SPM. Tolong angkat tangan sikit. Okey Izzat. Share dengan semua orang. Siapakah Izzat sebelum Izzat berjumpa dengan Dr. Rocket? Okey, sebelum saya berjumpa dengan Dr. Rocket, saya jumpa Dr. Rocket pada tahun lepas, 6 Julai. Maknanya saya hadiri Gempur di Tenera Hotel. Masa tu peserta dalam 100 lebih kan? 100 lebih saja. Betul. Tak ramai pun Izzat, 100 lebih time tu. Diorang semua sombong dengan saya. Sebenarnya yang ajak saya join tu Prof. Mas Hamidun. Dia ajak saya. Dia ajak saya join pada bulan 1 dia ajak. Tapi masa tu saya macam yakin lagi saya boleh settle. Macam tak payah kot. Boleh jimat-jimat lah, tak payahlah. Padahal sebenarnya masa tu dah nak masuk setahun lah, semester kedua. Dah nak masuk setahun. Tapi malangnya ia tidak jadi seperti mana yang saya harapkan. Maknanya tersangkut-sangkut sampai tahap trauma. Padahal dia bukan satu pengalaman menakutkan pun. Takut nak tengok laptop, takut nak buka thesis, takut nak buka Facebook sebab ada supervisor kat dalam tu. Takutlah nak update status dalam Facebook pun takut sebab nanti penyelai nampak buat ni tapi tak buat thesis, tak jumpa dia macam tu. Jadi sampai begitu sekali. Dapat mesej beliau, kadang-kadang kita ada grup WhatsApp bersama-sama dengan rakan-rakan yang di bawah penyelai yang sama. Itu pun cukup menakutkan. Macam dia update status apa-apa ke macam dah menggigil lah ni. Dapat dia call lagi lah kan. Jadi sampai begitu sekali. Maknanya itu yang saya alami lah. Maknanya benda tu kelihatan macam tak tahu mana datangnya trauma tu. Tapi mungkin disebabkan dia tak ada progres. Tak ada progres. Idea ada, perancangan ada, tahu apa nak buat. Bila penyelai tanya, tahu nak cakap apa, tahu kajian tentang apa, tahu nak buat apa semua. Tapi macam penulisan tu tak pergi. Tak cukup memberangsangkan. Tak cukup untuk meyakinkan penyelai bahawa saya boleh terus mara untuk proposal defense dan fasa-fasa seterusnya lah. So sebenarnya Izzat sambung PhD ni bila sebenarnya Izzat? Saya daftar 2018.
2018. Dan sebelum tu degree di mana? Degree saya di Universiti Pendidikan Setar Idris, UPSI. Wow. Itu sekitar 2000. Master di mana? Master UPM. Okey. So masa degree bidang apa Izzat? Degree saya bidang apa? Degree saya dalam bidang pendidikan, pengurusan perniagaan dan juga matematik. Kemudian master saya di UPM dalam bidang pentadbiran pendidikan. Cuma bila dalam dah masuk PhD, fokus pada kepimpinan pendidikan. Macam mana kita nak bantu lebih ramai pelajar, lebih ramai sangat cikgu, mathematician lebih tu. ramai bakal-bakal guru. Ya kata. Wow. Okey, berapa lama Izzat bertugas sebagai seorang guru matematik ni? Berapa lama? Sebenarnya saya mula menjadi cikgu tahun 2007. Tapi masa tu belum mengajar matematik tambahan lagi. Baru mengajar subjek-subjek matematik, sains. Tapi pada tahun 2007 tu saya terjumpa dengan satu cikgu ni. Satu cikgu ni dia sebenarnya buat seminar Easy Math. Jadi dalam seminar Easy Math tu dia tunjukkan macam mana matematik tambahan itu mudah. Kemudian tak lama lepas tu saya tumpang belajar je masa tu. Mana pelajar-pelajar sedang kursus, saya di belakang tumpang belajar, ambil nota semua. Kemudian saya yakin senang mempunyai matematik tambahan. Jadi sejarah berulang balik bila saya jumpa balik Dr. Rakat ni. Buat tesis senang aja rupanya. Okey. Jadi dia sejarah berulang dan Masya-Allah. Alhamdulillah walaupun saya datang kursus beliau sekali saja masa tu. Berapa tahun ni? 2015 saya dapat jadi guru cemerlang. Maknanya lama lah. Tapi sebenarnya dalam sebelum tu dan tempoh tu saya dah mohon banyak kali untuk menjadi guru cemerlang cuma tak dapat. Tapi usaha tu tak diteruskan. Dengan memperkasihkan diri dengan pelbagai-bagai medium. Sampai dah tak takut lah. Kalau Nazir datang sekolah pun dah tak takut. Jadi sekarang ni kalau dengan dengan Dr. Rakat, trauma yang sama, takut. Rasa tesis itu susah. Progress tak ada, takut. Dengan semua je takut. Tapi benda-benda ni semua dah diatasi. Dah sampai rasa 5K challenge tu, 5K, 5,000 patah-patah sejam. Sekejap aja. Jadi maknanya kadang-kadang saya ngadap tesis pun sekejap aja. Benda lain banyak buat kerja-kerja pengusaha tesis, tengok instrumen, cuba kontak-kontak pakar ke. Kontak lah sesiapa yang boleh bantu kita, bantu saya dalam nak dapatkan data musim-musim tengah PKP ni. Jadi benda-benda tu saya dapat tumpukan benda tu. Jadi dapat seimbang lah. Jadi buat tesis, yang lain tu jalan. Dia senang. Okey, Izzat, cuba cerita macam mana keadaan tesis Izzat sebelum Kan ada. Okey, macam ni. Sebelum jumpa doktor, tesis saya dalam 30 lebih muka surat dia. Tunjukkan penyela. Penyela pun tengok lebih kurang je. Dia tak cakap, dia tak marah, tak komplain, tak apa. Tapi dia cakap, okey, tambah lagi penulisan, tambah lagi. Jadi saya pun blank-blank kan, 75, sikit no. Kadang-kadang kita nak tunjuk progres sikit. Tapi macam tak nampak sangat kan. Kemudian bila dah jumpa doktor bulan Julai tu dah semakin kritikal lah. Dapat meningkat sampai tak 70 muka surat dia. Maknanya dalam tempoh setahun belajar, 70 muka surat pun tak cukup lagi. Rasa macam tak yakin untuk proposal defense dan sebagainya. Okey, Izzat, katakanlah Izzat tak jumpa Dr. Rakat pada 6 Julai tahun lepas. Agak-agak apakah keadaan tesis Izzat sekarang? Saya percaya masih meninggal. Saya mungkin termasuk dalam golongan calon-calon PhD yang sekarang ni undang-undang universiti ketat kan. Maknanya siapa yang tak masih selepas 3 semester, kalau tak jalankan proposal defense, kan dia kena panggil oleh pihak fakulti kan untuk membuat pembentangan sebagainya tu. Pembentangan progres. Ya, betul. Jadi mungkin saya tergolong dalam golongan itu. Maknanya berada dalam ketakutan. Ditambah pula mungkin sesi berjumpa dengan fakulti untuk membentangkan progres kajian tertangguh disebabkan oleh PKP ni. Jadi mungkin makin tertangguh dan mungkin semakin meninggal lah katnya. Okay, saya masuk dalam golongan tu. Okey, Izzat, apa kata kalau Izzat cerita pada semua, okey, macam mana Izzat boleh jumpa saya? Ternampak iklan dalam Facebook. Kemudian saya ada klik nak tengok video percuma kan. Kemudian selepas itu saya selalu dapat messenger lah daripada doktor. Selain daripada jumpa dengan Prof. Mas Hamidun untuk testimoni yang lebih jelas selaku peserta.
Yang saya tertarik masa tu bila Prof Mas cakap apa tentang Dr. Rocket ada program untuk memastikan draft thesis ada. Saya rasa, ush, ini harapan. Mana tak kira apa berlaku pada saya, draft dah ada. Benda dah ada. Tinggal boleh present bila masa. Nak viva pun boleh settle. Wow. Dan saya pun call banyak kali lah Prof Mas Hamidun masa tu. Tanya beliau macam mana draft thesis tu setakat 2-3 line ke 10 line ke ataupun macam mana. Lepas tu dia pun bagi saya penerangan lah. Mula-mula takut juga tengok saya nak tanya dia macam tu. Dia ingatkan saya skeptikal ke apa ke. Tapi rupa-rupanya saya memang tanya nak tahu. Saya nak tahu macam mana proses. Jadi saya pun, bolehlah. Pergi je lah. Okey Izzat. Bila Izzat belajar daripada video-video percuma yang saya bagi, adakah itu bagi impact kepada Izzat? Ya. Walaupun sebenarnya nak tunggu doktor sampai ke point tu lama kan. Doktor akan cerita testimoni. Ya, saya dapat rasakan impact tu lah. Impact di mana doktor menemu ramah membuat kajian dengan orang-orang yang memang dah ada benda tu. Okay? Orang-orang yang GOT, the lift track kan. Jadi bila doktor keluarkan benda-benda tu, saya yakin bahawa benda tu boleh mendatangkan hasil. Cuma saya rasa puzzle tu tak cukup. Tak cukup setakat video tu. Ini sikit sangat ni. Macam ada lagi. Cuba nak guna tak cukup. Ada lagi kena belajar. Memang kena datang menghadap, kena datang guru. Setakat join tengok video saja tak cukup lah. Walaupun dah ada macam-macam video tengok 10 kali pun semakin belajar semakin rasa ada yang kurang. Gitulah, makin banyak nak kena cari lagi. Gitulah betul. Jadi sebab tu saya sign up untuk platinum. Maknanya masa saya datang Gempur tu saya memang dah nekat untuk join platinum. Dengan hasil-hasil yang nampak kan. Masa tu bulan Julai tu doktor ada panggil platinum duduk depan kan. Ada sesi bertemu ramah. Saya masa tu dengan Prof Hidayah. Prof Hidayah dia story lah macam mana dia katakan draft pertama tu apa yang ada lengkap, macam mana nak susun. Dan saya semakin yakin semasa sesi Gempur tu. Betul. Saya pun mengambil kesempatan lah dalam sesi live ni mengucapkan juga terima kasih kepada Prof Mas Hamidun dan juga Prof Hidayah di atas perkongsian mereka yang membuatkan saya lebih yakin untuk teruskan untuk memastikan GOT berada dalam genggaman dan tidak lagi berada dalam neraka postgraduate. Neraka postgraduate ni lama-lama. Boleh keluar cepat, boleh selesai cepat. Dah. Okey Izzat, relax, tenang, jangan tinggalkan, jangan tinggalkan Zoom. Okey, because kita menggunakan teknologi yang luar biasa ni, kadang-kadang dia mencicakkan kita. Tak apa. Mungkin ramai pengguna internet ni. Jadi betul. Laluan broadband tu jadi sempit. That's right. Tak stable sangat, so dia terpaksa macam-macam hal lah. Okey Izzat, now cuba Izzat cerita pada semua, setelah Izzat lalui proses RIC1, RIC2, apa impact dan hasil yang Izzat rasa lepas program-program ni? Silakan. Baiklah, dari segi proses bermula dengan Gempur. Okey, selepas hadiri Gempur, rasa ada semangat, rasa nak balik cepat masa tu, balik cepat daripada seminar, nak terus buat thesis. Tapi macam tak boleh pergi, tak cukup lagi. Okey, kemudian saya kontak semula Prof Mas Hamidun. Tanya macam mana, kata tak apa, kau datang je RIC1, nanti segala soalan kau kata jawab kat situ. Okey, saya datang. Masa tu saya dah tengok bayang-bayang apa tentang Ustaz Rosman ni dengan draft pertamanya, sebab video beliau tu memang legend lah. Sebab satu-satunya orang yang pertama orang pertama tunjuk draft, lelaki pula tu. Jadi memang saya rasa teruja dan rasa
boleh, benda ni boleh dicapai. Maknanya cuma macam mana je. Kemudian semasa datang reaksi 1, segala persoalan-persoalan, longgang-longgang saya yang tersumbat tu dah terbuka. Saya pun sebenarnya dah cari dah benda-benda doktor suruh cari draft thesis yang sampai 7 tu, kontak pakar, dah mulalah. Saya mula cari. Yang paling menarik semasa reaksi 1, saya mula dia ada satu sesi coaching di hujung program, di mana pada masa itu kita tak ramai, dalam 60 orang gitu, berkongsi tentang masalah masing-masing ikut kumpulan. Dan saya mula rasa masalah saya ni taklah sebesar mana. Maknanya saya punya trauma pun taklah besar mana, sebab ada yang diduga dengan dugaan-dugaan yang lebih dahsyat daripada saya. Contohnya diduga dengan kesihatan, diduga dengan keluarga yang sakit, tambah pula ibu lagi macam Prof. Josefi. Kemudian ada yang mengalami kematian anak, ada yang mengalami perceraian dan macam-macam lagi. Dan saya rasa apa sangatlah masalah saya ni kalau banding dengan mereka. Dan nikmat Tuhan manakah yang saya nak dustakan lagi untuk saya habiskan benda ni cepat-cepat. Jadi bila masa doktor tanya tu, saya pun jawab dah tak ada dah. Dah takut nak beritahu dah macam tak ada benda dah. I still remember that. I still remember that. Jadi bila tanya, cuma masa tu saya masuk grup sebulan. Saya masuk grup sebulan sebab untuk impact lebih. Sebab masa tu grup sebulan ramai. Antara yang paling ramai sekali. Betul. Jadi bila tengok dalam grup sebulan, ada yang cuba nak minta 2 minggu masa tu. Kumpulan 2 minggu. Betul. Dan akhirnya dia masuk dalam grup sebulan. Yeah. Dan saya sangat, maknanya boleh lebih cepat lagi lah. Yeah. Kemudian selesai, dapat siap draft 1 saya selepas reaksi 1 masa tu. Bila target dalam sebulan. Berapa bulan siap dalam sebulan pertama tu? Wow, betul, dalam sebulan. Sebulan. Wow. Walaupun kena kacau sikit, kena siapkan proposal untuk hantar mohon untuk PD dan sebagainya. Tak apa, benda tu jalan terus, tak apa. Ada yang benda saya boleh kawal, ada benda saya tak boleh kawal. Okey, Izzat. Okey, pause kejap. Okey, tadi Izzat kata dulu Izzat rasa macam matematik susah kan? Ya. And then tiba-tiba jumpa seminar yang matematik mudah tu, rasa senang matematik, betul tak? Ya betul, sampai berani nak mengajar. Berani nak mengajar matematik, betul Ya betul. Okey, dan lepas tu bila Izzat buat PhD, masa Izzat buat master, pernah tak Izzat terfikir yang PhD ni susah? Nak kata memang itu adalah benda-benda yang biasa disebut-sebut lah. Kena berdisiplin, dengar cerita orang tersangkut, dengar cerita yang belajar luar negeri balik tak siap lagi walaupun dah bertahun-tahun, 8 tahun pun ada tak selesai. Macam-macam cerita-cerita seram yang biasa dibincangkan sesama rakan-rakan postgrad ni. And then bila Izzat join saya masuk seminar nak ubah tesis nama baru untuk Gempur, adakah Izzat semakin yakin bahawa ada proses, ada circle group dan ada mentor yang boleh bantu percepatkan macam mana Izzat boleh faham matematik juga mudah tadi? Ada tak terfikir macam betul. Ya betul. Sebab tu masa nak ubah tesis yang lepas di USIM, saya ada cakap dengan doktor, ada satu kerangka saya program doktor ni. Dia ada 3. Izzat datang pre-Gempur di USIM. Ya betul. Wow, luar biasa. Jadi masa tu saya dah terperasan ada 3 benda ni kena cukup. Maknanya yang pertama sekali, dia salah satu mesti ada. Sama ada kena ada mentor, kena ada proses, kena ada circle group. Ada kurang satu tak jadi. Kata macam ada mentor tapi tak ada circle group dan juga proses, dia tak jadi. Kalau macam mentor tak ada tapi kita ada 2 ni, kononnya ada proses dan circle group lah. Dia pun tak jadi juga. Dia tak cukup. Impactnya tak banyak, penulisannya tak banyak. Dia akan hanyut bersama-sama dengan rakan-rakan dalam satu grup WhatsApp jam. Biasa grup WhatsApp rakan-rakan postgrad tu. Sama-sama, kita sama-sama siput, tak apalah, tak kisah, ada kawan lagi lambat. Dia macam tu. Ada konon-konon faham proses tapi tak ada mentor, tak ada guide. Jam juga sebenarnya. Dan ini banyak berlaku. Ramai yang datang kursus macam-macam, kursus Mendeley, kursus TGI, kursus SPSS, kursus Smart PLS, macam-macam lagi lah. Dia ada macam-macam. Sampai tak tahu nak buat yang mana satu. Tak tahu nak pilih mana. Itu pun lagi membahaya. Jadi maknanya dia kena cukup 3. Dia cukup 3. Kena cukup 3, gerak serentak. Dia tak boleh salah satu. Ini saya semakin faham bila doktor buat sesi rimu beramai-ramai tu. Maknanya saya lebih memahami bahawa benda ni dia kena serentak. Jadi kita kena hargai apa yang kita ada tu lah. Sama ada circle group, mentor, proses yang kita akan pegang tu.
Jadi itu yang berlaku lah. Yang menyebabkan saya semakin yakin, maknanya pengalaman saya belajar matematik jadi senang, jadi semakin yakin. Maknanya juga berdasarkan daripada tiga core ni, tiga trust ni. Tak cukup satu tak boleh. Okey Izzat, ramai yang skeptikal. Okey Izzat, now tolong jawab daripada hati, okey? Ramai skeptikal, dia kata Dr. Rocket ni bantu untuk settlekan first draft je kot. Tolong komen sikit. Dia macam inilah. Memandangkan macam asalnya untuk kalau terus doktor cakap, okey kita boleh siapkan sampai 10 draft, 11 draft, 12 draft, 17 draft sekalipun, takut nanti. Peserta-peserta baru takut nak datang. Tapi kalau dah masuk dalam gempur ataupun yang akan datang ni nak ubah tesis, doktor akan terangkan satu persatu sebenarnya apa yang perlu dibuat. Bermula dengan selesaikan yang paling susah dulu, iaitu draft yang pertama. Kemudian nanti draft yang seterusnya akan jadi lebih senang. Saya perhatikan dalam Platinum 3 ni, menghasilkan draft yang seterusnya dah jadi lebih mudah. Lebih mudah, lebih baik buat draft sikit-sikit, draft kedua dengan membetulkan beberapa aspek, ada progres penulisan, daripada nak buat betul satu buku tapi tak siap bertahun-tahun. Jadi lebih baik begitulah, ada penulisan setiap hari. Walaupun 50 perkataan, 1 bulan, 1 jam. Okey Izzat, now Izzat sedang berada pada draft yang keberapa? Malu dah tu, dah 12. Kalau tengok Platinum 3 laju. Tak apa, it's okay. Itu proses juga. Itu proses untuk saya sebenarnya. Okey Izzat, semasa Izzat proposal defend baru ni kan, pada bulan Februari baru ni kan? Ya betul. Masa Izzat PD tu, Izzat hantar draft yang keberapa tu sebenarnya? Itu yang ke-7. Itu draft yang ke-7. Ya, yang ke-7. Nampak tak? Maknanya... Biasanya sebelum ni ramai pelajar bila mereka masuk proposal defend, mereka bawa draft yang pertama yang hancur tu. Betul? Ya betul. Tapi Izzat masuk proposal defend dengan draft yang ke-7. Sebenarnya doktor pun ada pesan. Benda memang miracle doktor. Sebab doktor pesan, macam kita nak tunjuk dengan penyelia pun, jangan terus terkejut yang power sangat sebenarnya. Jadi maknanya tunjuk sikit-sikit lah. Mungkin draft pertama tu tunjuk bayang-bayang dulu ke, sikit-sikit ke, hantar 2-3 like ke. Jadi taklah terkejut sangat kan. Sebab doktor pun sini berkongsi tentang hubungan dengan penyelia ni berdasarkan perspektif doktor sebagai seorang pesyarat dan juga seorang penyelia lah. Jadi doktor lebih faham lah sebenarnya. Bukan nak terus tengok berdebak satu buku, lepas tu penyelia tengok pun demam kan. Dia pun sibuk, ada banyak-banyak hal kan. Siapkan geran ke. Jadi kita kena faham lah. Okey, apa yang berlaku di antara Izzat dan penyelia? Okey, setelah Izzat ada banyak progres. Okey, sebelum ni macam mana hubungan Izzat dengan penyelia, dan selepas Izzat dah jalan proses yang betul, circle group yang betul, ada mentor yang ada Izzat, apa yang berlaku hubungan antara Izzat dan juga penyelia? Boleh cerita sikit? Okey, dari segi hubungan dengan penyelia, dia macam biasa-biasa je lah. Macam sebab satu-satu penyelia dia akan jaga ramai pelajar. Maknanya asal akan ada berjumpa sikit-sikit, ada hantar progres sikit, okey lah. Tapi selepas melalui proses yang doktor bantu, maknanya yang meminta mesej penyelia setiap hari, walaupun hanya sekadar doa saja, pandangan penyelia terhadap saya sebagai pelajar pun dah agak berbeza. Maknanya contohnya dia jawab terima kasih kerana doakan saya. Kalau dia tak jawab sekalipun, 2-3 hari sekali dia akan jawab. Dan saya sebagai pelajar pun rasa lebih ikhlas dengan penyelia tu, sebab saya percaya dia tak jawab sebab dia sibuk. Bukan dia rasa skeptikal kerana saya hantar mesej kacau dia pagi-pagi. Jadi walaupun saya doakan beliau mudah-mudahan semua pelajar-pelajarnya, pelajar di bawah seliaan profesor dapat graduate on time. Sebenarnya saya tak langsung mendoakan diri saya sendiri juga, supaya saya pun turut GOT seperti mana doa saya itulah. Dan bila GOT, macam doktor cakap dulu, penyelia akan dapat sedikit imbuhan, mungkin jadi kredit untuk beliau naik pangkat lebih tinggi, dan memainkan peranan lebih besar. Jadi tak apalah, benda itu adalah mutual apa ya, sama-sama akan dapat kebaikan dengan hanya menjalinkan hubungan begitu. Kadang-kadang macam doktor ada cakap juga, kalau jumpa penyelia janganlah asyik cerita pasal tesis je kan. Tanya sikit pasal family dia ke, mungkin anak dia tu tengah ada
tengah ada masalah ke, belajar di tingkatan 5, macam tamat susah ke apa ke, kita boleh bagi macam biasalah tanya khabar. Maknanya kita bukan setakat jumpa dia kerana ada interest, kerana ada sebab je baru jumpa. Kerana sebab yang begitu mementingkan diri saya sebagai pelajar. Jadi saya juga concern pasal kehidupan penyelia saya, penyelia saya. Dan itu menyebabkan hubungan tu macam macam family pun saya lah, macam family. Sebab saya pun dah pergi ke rumah penyelia saya, datang kenduri cukup jambul cucu beliau, duduk sembang sekejap, jumpa lah anak dia, cucu dia, keluarga dia, tengok oh ni mak dia, kenal lebih baik lah. Dan hasilnya saya dapat lebih memahami apa yang penyelia saya nak, apa yang penyelia suka, apa yang dia tak suka. Jadi sekurang-kurangnya kita takkan jadi penyelia yang masalah, jadi pelajar yang masalah yang menghilangkan diri, selalu menghilangkan diri, tak dapat dihubungi, berada di bawah radar. Dan hasil daripada hubungan baik dengan penyelia juga, dia ada cakap juga lah sebenarnya, ada pelajar-pelajar yang selalu hilang bawah radar, tak jumpa langsung walaupun dah 1 semester, 2 semester, dicari, bila nak minta progress report baru datang jumpa, baru mesej pula macam mendesak, nak sekarang, bila saya boleh jumpa dia tu, bila. Jadi macam penyelia rasa tak selesa lah. Bukan tak nak bagi makan, bagi. Ya. Izzat, adakah itu Izzat yang dulu? Saya tak sampai tahap tu. Saya tak sampai tahap tu lah bawah radar. Jumpa, cukupkan syarat je. Minimum je. Tak cukup. Dan sekarang memang hubungan dengan Asri memang sangat berubah kan? Alhamdulillah. Ya doktor, alhamdulillah. Okey, maknanya kalau saya senyap pun dia tahu saya tengah berapa. Bukannya pergi mana-mana buat benda bukan-bukan. Jadi kepercayaan tu lebih. Okey, apa result PD Izzat masa hari tu? Apa result PD? Kalau boleh share silakan. Alhamdulillah PD saya lulus dengan beberapa cadangan penambahbaikan. Dan sebenarnya pengalaman bersama-sama Dr. Rocket pun bila kita berkongsi apa kita kaji, saya memang dah expect bila buat pembentangan akan ada komen, akan ada pembetulan, dan itu adalah perkara biasa. Proses untuk memastikan thesis itu grow supaya lebih mantap. Dan masa PD memang tak takut lah. Memang tak takut. Relax je. Bentang je biasa. Dah tahu lah. Siap. Pada masa tu kawan saya yang tengok macam seolah-olah semasa dikomen oleh pembaca dan juga pengurusi, muka saya seolah-olah menunjukkan tanda bahawa tanyalah lagi, komen. Okay. Komen tak apa, komen. Memang dah bersedia untuk dikomen. Tanya. Kalau saya belajar kotak ni saya betulkan. Seolah gitulah maksud air muka benda tu. Bukannya menggigil sampai stres lama-lama, tak ada. Air mukanya begitu. Okey, luar biasa. Okey, Izzat. Okey, now Izzat tengah pakai tu tab apa tu? Oh ni. Ni tab platinum tu. Tab platinum. Dah dapat masa saya datang RSC 2 tu. Saya datang RSC 2, manakan saya platinum, join tim platinum 3 dia tu. Jadi saya dapat ni dan saya pakailah. Baju pun saya pakai baju Superman. Rasa best tak pakai tag tu? Best tak Izzat? Dia entah dia macam rasa best lah. Masa saya BD pun saya pakai ni kan. BD saya pakai ni. Yang perasan lah, tak perasan lah. Begitu. Memang luar biasa. Okey Izzat, sepanjang tempoh Izzat follow proses saya, apakah ilmu-ilmu yang saya share yang Izzat rasa sangat Izzat untuk ada progres hari-hari? Yang betul-betul memberi kesan kepada saya ialah journaling. Journaling ni sebenarnya kita ada tiga kategori kan, 3 peringkat kan. Maknanya yang terbaru tu dalam RSC 2 tu yang paling powerful. Maknanya siap allocate sekali matlamat, kemudian allocate sekali peruntukkan sekali 10% pendapatan untuk tujuan kebaikan, itu siap sekali tu. Maknanya kalau sekiranya ada hajat apa-apa ke journaling, tulis data kertas supaya lebih jelas apa saya nak. Mungkin masalahnya pada proses, jadi saya detailkan prosesnya apa. Seolah-olah macam dah dapat. Jadi saya akan rasa senang hati dengan matlamat yang nak dicapai tu, walaupun sukar, berat, dan hasilnya saya akan dapat berdoa dengan lebih tersusun. Maknanya saya dah muktamadkan apa saya nak.
Jadi benda tu lebih clear, lebih jelas dan saya rasa lebih selesa. Bukan lagi macam doa, ya Allah aku kurniakanlah aku GOT basically, tapi macam tak yakin, macam 50-50, dia tak jadi gitu. Sebab dah dimuktamadkan macam gitu. Jadi yang terkesan pada saya ialah journaling lah. Terutama journaling yang RIC 2 tu, yang paling powerful. Wow. Okey, Izzat sebagai platinum lama lah, saya consider platinum paling matang sekarang adalah Izzat lah. Di kalangan lelaki yang paling matang adalah Izzat. Okey, sebab masuk PD pun dengan 7 draft. Draft yang ke-7 ini memang luar biasa. Okey. So Izzat, Izzat tengok perbezaan di antara proses yang zaman Izzat dengan proses zaman platinum batch ketiga ni, dan Izzat hadir RIC 2 kan yang baru ni? Ya betul. Okey. Izzat cuba share dengan dia orang. Adakah Dr. Rokat sentiasa grow untuk bantu postgrad dengan idea, dengan formula lebih luar biasa untuk mereka? Tolong share sikit. Berdasarkan pengalaman saya dapati memang doktor dah grow. Bukan grow lagi, grow banyak. Jauh lebih luar biasa daripada yang zaman saya punya RIC 1, RIC 2. Terutama pada penekanan pada proses. Maknanya doktor dah sedar ada proses yang kalau dia cepatkan, impact-nya akan lebih. Okay, contohnya macam dalam RIC Platinum 3 sekarang ni. Saya nampak ada benda-benda yang kami buat semasa RIC 1. Doktor dah buat sebelum dia datang RIC 1, betul-betul selepas gempur akhir. Jadi impact-nya berdraft-draft dia orang siap. Selain daripada perkongsian oleh Platinum, video, pengalaman, segala persoalan, tak kira lah berkaitan dengan teknikal ke apa ke, benda tu menggalakkan lagi impact, result yang kita boleh nampak dalam Platinum 3 ni. Tapi saya dah nampak tanda dah. Saya nampak tanda grow yang lebih luar biasa ni untuk Platinum 4 ni. Cuma mujur ada PKP ni. Kalau hari tu betul-betul jadi, nak tu saya tak tahulah berapa jauh Platinum 4 ni pergi. Allahu Akbar. Okey Izzat, boleh komen tak? Sebab Izzat memang hadir nak ubah thesis secara offline, RIC 1 offline, lepas tu RIC 2 offline, kemudian RIC 2 kali kedua offline. Betul ke betul? Betul. Dan Izzat belum hadir Vivalicious kan? Ya betul, saya belum hadir Vivalicious. Okey, right. Okey, now Izzat rasa walaupun secara online, seminar nak ubah thesis secara online, adakah Izzat rasa itu memberi impact juga kepada mereka yang hadir? Ya doktor, sebab dia macam ni, dalam cabaran online ialah dia tergantung semula kepada peserta. Yang dalam konteks saya ni, saya lah, maknanya jauh mana komitmen yang saya sanggup keluarkan. Contohnya duduk depan laptop berjam-jam daripada pagi sampai tengah hari bawa ke petang bawa ke malam. Maknanya di situ ujian pertama untuk peserta-peserta yang baru ni, sejauh mana komitmen yang mereka sanggup keluarkan. Adakah mereka setakat tengok saja ke, kemudian tak ada apa-apa perubahan, ataupun tak kira apa berlaku, komitmen tetap diberikan, tugasan banyak macam pun diselesaikan, dan walaupun berhubung secara online macam ni, tak dapat jumpa secara bersemuka, tetap memberikan komitmen dan kerjasama untuk menolong diri sendiri supaya boleh grow. I'm love it. Izzat, Izzat. Now Izzat, kebiasaannya kalau kita akan buat dalam sesi Zoom kita pada Jumaat malam kan? Ya, betul. Izzat dah follow, saya ingat mungkin Izzat dah follow Zoom mingguan kita, saya ingat mungkin dah berpuluh kali kot saya rasa, sejak daripada first kita perkenalkan Zoom kan? Ya betul. Dan zaman Izzat kita tak ada Zoom. Saya rasa kita mungkin ada a few times Zoom, saya ingat. Masa tu baru cuba-cuba 40 minit. Ya, baru cuba-cuba. Saya baru dengar-dengar tiba-tiba tengah doktor cakap pump habis. Nak cakap pump habis. Tak boleh buat apa. Masa tu doktor cuba banyak main live. Ya, betul, that's right. Cuba live. Tapi live ni malangnya tak nampak siapa yang datang, tak nampak tak buat apa. Itu yang berlaku lah. Okey. Now Izzat, now bila kita dah main Zoom apa semua, kita ada kelas lah, let's say kelas hujung minggu lah, Jumaat malam kita ada kelas. Dan ramai platinum yang akan meroyan bila saya tak muncul. Betul ke betul? Dia rasa macam ketagihan nak Zoom, betul? Ya, betul. Okey, Izzat rasa konten-konten yang saya share semasa Zoom, hari demi hari, minggu demi minggu, adakah saya grow ataupun macam mana? Saya nampak ketara dia punya grow. Contohnya dulu doktor main 40 minit ya. Itu pun daripada 40 minit dia akan jadi setengah jam, kan kurang. Sekarang ni dah jadi semakin lama. Contohnya dalam Zoom yang lepas, minggu lepas, sejam setengah
Tak habis lagi. Ada lagi ni. Nak kata dah nak habis, banyak lagi ni. Jadi saya percaya doktor punya, walaupun doktor berjumpa dalam sesi Zoom saja, doktor tetap grow, doktor tetap membaca buku, doktor tetap menambah ilmu di mana-mana saja, mungkin dapat wisdom di mana-mana melalui audio ke, tontonan mana-mana atau perkongsian dengan siapa-siapa saja yang membolehkan doktor deliver lebih baik dalam sesi-sesi Zoom yang doktor jalankan kebelakangan ini. Live pun saya tengok makin lama sekarang. Aduh. Maknanya dia dah tak main, tak boleh tangkap setengah jam, 40 minit tak boleh. Dia dah jadi kita target bajet sejam 2 jam. Tak malam mesti PKP ni. Ada impact tak sesi live pagi, sesi Zoom pagi? Izzat sebagai orang lama lah. Dah tengok muka saya beribu kali. Okey, ada impact tak Izzat follow live pagi-pagi saya? Ya doktor. Dia macam, sebab doktor mengambil pendekatan macam seorang coach. Macam kalau audio tu seolah doktor ni sebagai coach, seolah kalau macam menulis tesis, doktor cuma pekik tulis kat belakang, tulis seolah lagi itulah. Maknanya itu je lah rumusannya. Tapi kena pekik lah. Melalui dengan live tu, saya rasa macam tu, macam seorang coach, bukannya seorang motivator yang sehari dua habis, tapi dia coach hari-hari. Hari ni buat ini, besok buat ini, lusa buat ini, dan seterusnya. Dan tak habis. Itu yang saya nampak lah. Okey Izzat, kita biasa cakap dalam Zoom kita tentang page driven mindset, betul? Ya, betul lah. Okey, apakah pages yang berlaku, perkembangan pages Izzat sejak lalu proses, ada seka yang betul? Macam mana Izzat rasa peningkatan pages Izzat sekarang? Sangat menggalakkan. Yang paling saya suka bila doktor suruh cabaran 5,000 patah perkataan satu jam tu lah. Walaupun prosesnya 3 kali. Sekarang saya berada pada tahap yang macam challenge tu saya buat main-main je. Maknanya sebab kita dah ada draft, dah buat banyak kali draft, benda tu kita dah tengok banyak kali. Mungkin kita baca semula, refresh balik, tengok balik apa yang silap, apa yang kurang, dari segi perspektif pembaca macam mana, faham tak faham. Jadi benda tu menyebabkan benda tu dah jadi makin mudah lah. Tapi yang susah tu draft pertama tu. Bila yang seterusnya, bila dia teruskan proses, tak berhenti di situ, pages driven mindset tu dia dah jadi mudah. Dan boleh buat kerja-kerja lain, dalam bidang berkaitan dengan pengajian lah. Untuk bolehkan GOT. Okey Izzat, last sekali lah, apa tips yang Izzat boleh bagi pada semua penonton sekarang? Apakah tips untuk kekalkan momentum supaya boleh masuk bilik Viva tersenyum seperti Dr. Shikri Marzuki? Inilah sebab mana kan doktor share terlalu banyak tips, terlalu banyak tools, terlalu banyak formula-formula. Mungkin tuan-tuan dan puan akan rasa sangat serabut. Tak tahu nak pilih yang mana. Tak apa. Saya nasihatkan pilih satu dulu, pilih satu. Dalam banyak-banyak formula Dr. Rakib, saya suka mengamalkan 11 platinum punya rutin tu. Pegang satu yang tu sebagai panduan, pegang sampai ke garisan penamat. Itu pun dah memadai untuk membolehkan tuan-tuan dan puan menghabiskan sisa-sisa tempoh postgraduate ni. Untuk bolehkan tuan-tuan puan jadi sisa. Maknanya tengah sikit lagi lain sebab macam dah tak banyak lah. Sebab macam doktor selalu nasihatkan, keluarlah daripada neraka postgraduate ni cepat-cepat. Jangan tunggu lama-lama. Banyak kerja lain nak buat lepas. Betul. Okey Izzat, last word lah Izzat. Bagi mereka yang skeptikal dekat luar sana, yang kata saya ni jual sijil lah, saya ni macam tak apa-apa, belagak macam lah apa semua. Apa pesanan Izzat kepada mereka? Baiklah. Pesanan saya kepada rakan-rakan di luar sana yang saya percaya skeptikal ni tak dapat dielakkan sebab selaku pengkaji, kita sebagai pelajar postgraduate yang suka mengkaji, kita akan suka nak tengok. Tapi macam inilah. Jangan percaya kata-kata Dr. Rakib tu. Maknanya datang sini, tengok sendiri, nilai sendiri apakah proses yang beliau telah buat untuk bantu bangsa postgrad ni, untuk bolehkan mereka menghabiskan pengajian mereka dengan lebih cepat dan lebih bahagia. Okay. Dia kalau macam dengar-dengar cerita orang ni, persepsi dah lain. Maknanya kena datang buat kajian kualitatif sendiri. Tengok, study, tengok betul-betul muka Dr. Rakib macam mana, proses beliau, join proses. Dia kalau setakat dengar satu video, 2 video tak cukup. Dengar setakat gempur, nat tu pun tak cukup. Walaupun saya rasa balik dah berkobar-kobar, tak cukup lagi. Dia kena
habiskan study kajian kualitatif itu sampai habis. Baru kita akan nampak impact dan hasilnya. Wow, memang nampak seorang researcher yang luar biasa, world punya researcher Izzat ni. Belajar doktor juga sebenarnya. Okey Izzat, last word. Kalau lah Izzat tinggalkan platinum, masa berapa lama Izzat menjadi platinum berapa lama? Sejak maknanya tahun lepas bulan 7 bulan, maknanya baru 10 bulan lah. 10 bulan. Dah 10 bulan. Okey. 10 bulan Izzat bersama dengan saya. Kalau Izzat tinggalkan di tengah-tengah jalan hari itu, lepas saya remove Izzat, agak-agak tak sambung balik, agak-agak apakah keadaan Izzat sekarang? Ini last word lah. Saya percaya sebab dalam tempoh tu memang tempoh bertenang. Jadi saya percaya saya akan kembali kepada pattern yang asal, pattern yang lama. Maknanya pattern yang progres tak banyak, susah hati, pattern yang tak ada bimbingan, yang bersama-sama dengan rakan-rakan yang lebih kurang macam kita, selesa. Dan macam Dato' Rokat selalu cakap, selesa ni membunuh. Jadi saya tak sengaja nanti, maknanya saya mengalami keracunan lah ni. Macam tiba-tiba slow. Dia jadi gitu. Itu yang jadi meninggal tesisnya. Jadi saya percaya itu yang akan berlaku lah sekiranya saya tinggalkan Team Platinum. Sebab memang saya renew sebab ada projek 6 bulan ni. Projek 6 bulan nak hantar notis 3 bulan cepat-cepat. Walaupun sebenarnya nampak macam ada PKP kan. Tak apa, kita ambil cabaran. Siapkan projek cepat. Saya tunggu lama-lama lah. Okey, kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk saudara Khairul Izzat yang luar biasa, dan kita doakan semoga Allah Ta'ala dan semua urusan Khairul Izzat insya-Allah, dan kita tak sabar-sabar nak dapat berita daripada Izzat yang Izzat telah isi notis 3 bulan. Lagi cepat, lagi bagus. Jangan sampai Dr. Rokat campur tangan urusan notis 3 bulan you. Terima kasih banyak Dr. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak Izzat. Okay, now because di Thailand kita ada AR Zaidi di Thailand sekarang. Okey, Izzat boleh left group sekejap. Okey, boleh. Terima kasih banyak Izzat. Okey, saya dengar dekat Facebook Live. Okey, baik. Terbaik Izzat, terbaik. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Macam mana semua? Okey, baik. So, itu lebih kuranglah perkongsian kita punya platinum yang luar biasa, dan beliau telah bersama dengan saya selama 10 bulan. Okey, dan jika sekiranya anda rasa anda perlukan lebih, okey, dan now kita nak panggil seorang lagi. Okey, kalau tadi Izzat Platinum batch yang kedua, dan now kita nak jemput seorang lagi Platinum batch yang ketiga yang sangat-sangat fresh from the oven, yang mana beliau lalui proses yang telah saya baiki banyak perkara dan impaknya lebih luar biasa. Apa kata kalau saya jemput sekarang, kita ada TSIR Zaidi daripada Perlis. Kalau dia telah bersedia, mohon untuk masuk dalam talian sekarang, silakan. Okey, jika sekiranya IR Zaidi telah bersedia, okey, boleh masuk ke dalam talian sekarang, silakan. Okey, sebelum kita berhenti untuk solat asar. Okey, di manakah TSIR Zaidi sekarang? Mohon untuk masuk. Wow. Okey, Assalamualaikum. TSIR Zaidi yang luar biasa. Wah, nampak handsome dia petang ni. Okey, IR Zaidi boleh bagi salam pada semua dan perkenalkan diri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ahmad Zaidi bin Abdullah daripada Perlis. Okey. Wow, orang Perlis. Asal lari ni anak kacau. Nampak dia bagi salam pun dah nampak genius. Okey, IR Zaidi boleh perkenalkan diri, bekerja di mana, bertugas di mana, sebelum ni buat apa, berapa lama buat PhD,
and then macam mana juga saya, silakan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Nama dah tahu kan, saya Ahmad Zaidi bin Abdullah. Nama TSIR tu bukan nama saya lah. Tu title ya. Okay. Saya dipanggil TS menatang apa TS ni Zaidi? TS ni menatang apa? TS adalah Professional Technologist. Kalau IR, Professional Engineer. Macam mana boleh darah ni? Saya pun nak juga. Boleh. boleh, tak ada masalah. Kita boleh guide tu. Memang okey, berapa lama IR dapat gelaran IR dan dapat gelaran TS ni, berapa lama tempoh untuk dapatkan semua gelaran ni? IR saya dapat pada 2016. TS baru dapat 2 tahun lepas lah. Dan yang bestnya dengan ada title tu, kita boleh jadi panel tau untuk akreditasi tempat-tempat lain. Itu yang saya minta. Luar biasa. Nak tolong orang, tak apa, kita doakan insya-Allah. Okey, IR, TSIR Zaidi. Okey, sebelum ni apa yang berlaku kepada tesis Zaidi dan sedang buat PhD di mana? Silakan. Alright, saya PhD buat di Universiti Malaysia Perlis sahaja. Luar biasa. Janganlah sahaja tu. Jangan. Saya staff di tempat yang sama. Fakulti apa tu? Fakulti Kejuruteraan Elektrik, dan saya fokus saya punya PhD dalam kejuruteraan voltan tinggi lah, bahasa Melayu, high voltage. Dahsyat ni. Ni kira orang-orang current ni, current. Tak tahu tu. Tentu tak ketahuan. Okey, IR Zaidi. Sebelum ni mengajar di UNIMAP UMP. UNIMAP, okey. Mengajar subjek apa? Saya special saya ni, setiap semester dapat lain-lain subjek. Sebab tu kalau tengok dalam resume saya tu, setiap semester lain-lain subjek. Tu orang kata saya pun nak marah dekan, tak boleh lah dekan. Layan lah. Cubalah sebut nama-nama subjek tu, saya pun nak tahu juga. Okay, microcontroller, power system, high voltage, substation design, microcontroller, digit, teknologi elektrik, apa lagi lah. Banyak sangat, dan banyak kali saya mengajar digital elektronik dan juga microcontroller, dan last sem saya ajar engineering in economic. Yang saya hanya controller, yang lain semua tak faham. Mengaji apa? Mengaji apa ni? Okey, IR Zaidi. Okey, cuba cerita keadaan tesis IR sebelum join seminar nak ubah tesis, nama terkini. Wow. Sebelum saya jumpa Dr. Rakib, memang saya tak buat apa-apa lagi tesis. Sebab saya baru tahun tahun 1 tahun setengah lah register PhD time tu. Dan ikut planning saya, memang saya target waktu selepas saya tahun kedua PhD, barulah nak start writing. Tapi saya join kursus Dr. Rakib ni, ingatkan kursus biasa-biasa je lah, just nak pergi ambil nulis saja. Kan? So persediaan lah kan, macam nak lagi 6 bulan aku nak tulis tesis, pergi dulu lah kursus macam mana how to write tesis lah kononnya. Tak tersangka lah jadi macam ni. Kononnya. Ya. Apa yang berlaku IR? Apa yang berlaku? Yang berlakunya banyak sangat magic. Saya ingatkan tesis akan siap selepas 6 bulan join. Rupa-rupanya tesis dah siap, atau first draft saya siap dalam masa 19 hari selepas balik IC tu. Itu yang pelik hati. Okey, terkejut tak tesis dalam bidang apa? High voltan kan? High voltan tadi? High voltage macam apa tadi? High voltage tu macam mana boleh siap dalam tempoh 19 hari? Ni apa sebenarnya ni? Saya bagi makan apa? Hidayah milik Allah, dok. Hidayah milik Allah, tak tahu lah. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya just follow course, cakap apa, buat, saya layan lah. Kan? So, habis tu hari-hari kan ada pembakaran kawan-kawan kan. Ya, ada yang member 9 hari dah siap. Panas lah kan kita kan. Tengok, kita akan buat lah. Buat lebih-lebih lagi. Walaupun IR ni elektrik lebih lah. Kita ni kira kita panggil, kalau filem tu menatang apa? Kita ada plastic man, menatang apa lagi yang boleh keluar current tu kan. Flash. Flash. Maksudnya kalau IR tadi ni flash patutnya.
Patut tak happy mengaji dengan saya lah kan. Maknanya flash. Okey, IR Zaidi. Cuba habaq kat depa semua ni. Okey, macam mana IR Zaidi boleh jumpa Dr. Roket? Saya terjumpa sebenarnya. Terjumpa, tersiap, tergrad. Aduh. Terviva. Ter-GOT. Macam mana boleh jumpa saya ni? Untuk gempur, kawan saya yang beli tiket tu. Kemudian dia ajak saya sekali. Saya okey lah kan. Walaupun tak kenal pun siapa Dr. Roket tu kan. Tama-tama kat polis ni memang orang tak pernah dengar pun Dr. Roket ni kan. Mereka kata geng DAP ke apa. Dengan macam-macam. Lepas tu saya pun pi lah. Tolong pi lah. Bila pi sana tolong pi lah. Tolong pi. Ya, pi. Sebab saya pun dia kata sebab ni knowledge untuk writing, saya pun pi lah. Sebab nak pi KL lah, Johor. Hari ke polis sana model banyak kan. Pick up banyak kali tu. Okay. Tunggu. So saya pi sana, bila pi sana, saya call member. Member pula tak main kan. Tinggal saya seorang. Tak apa dah duduklah seorang-seorang layan kan. Lepas tu? Program start dengan muzik apa, turn it out tu waktu yang tak boleh tahan. Program apa. Okey, bila IR Zaidi sampai program gempur kan, asalnya 2 orang nak main, patut pergi 2 orang kan. Yes. Yeah. Tiba-tiba kawan tu left group. Okey, last saat akhir left group. Terpaksa main seorang-seorang. Okey, sepanjang hari seminar gempur ataupun nak ubah tesis sekarang, apa yang IR Zaidi rasa belajar pada hari tu? Oh, yang tu sebenarnya turning point saya tu kat itu. Okey. Sebab apa yang berlaku? Cuba story sikit. Apa yang berlaku hari tu? Apa yang you belajar sebenarnya? Memang kalau awal-awal pagi tu memang duk skeptikal gila-gila. Saya ingat sampai tengah hari kot saya duk kutuk. Apa benda lah dia ni nak buat ni. Sebab kita duk tunggu nak cerita pasal tesis. Tapi langsung tak ada bagi tip ni apa. Dia tip ni kan. So geram lah awal-awal tu kan. Tapi selepas tengah hari tu selepas dah lah tak pergi makan tengah hari, itu lagi panas. Usuh apa ni. Lepas nak sembahyang Zuhur pun lari-lari nak sembahyang. Turun sambung kursus tu, waktu tu saya dapat satu turning point yang Dr. Roket cakap minta kita setkan PhD kita ni buat kerana Allah. Itu yang saya memang betul ya. Waktu tu baru saya start set saya punya target lah. Time tu dah taubat ke belum kutuk saya tu? Lepas tu petang nak pergi jumpa tapi doktor sembunyi belakang memang tak jumpa. Dan minta maaf. Okey, lepas tu tunggu sampai malam. Apa yang berlaku lepas tu? Sampai malam tunggu. Sampai 11:45 malam seminar. Apa sampai malam buta ni kan? Okey, apa yang dapat time tu? Yang boleh tunggu sampai malam ni pasal apa? Sebab tunggu sebenarnya saya main jauh. Saya nak belajar macam mana nak bagi tesis cepat tu. Duk tunggu mana? Tak sampai tak cerita pun. Mana cerita bab tesis ni? Tak sampai. Tak cerita langsung sampai ke sudah. Hampir betul. Lepas tu naik bilik pula. Dah habis naik bilik kena pula marah dengan bini kan. Dia kata kursus apa sampai malam ni. Tak pernah ada orang buat pun. Aduh. Okey, lepas tu apa berlaku? Cuba story lagi apa berlaku lepas tu. Lepas tu dah masuk bilik apa semua. Tidur terus ya? Tak tidur lagi. Sebab dia panas dengan bini pula. Aku dah lah letih. Makan pun tak ada. Kan? Balik kena marah pula kata. Dia kata dia pemain jojoh ni ingat cakap pukul 5 petang tu. Biasa aku suruh sampai petang macam tu lah. Lepas tu dah lah mandi kolam dengan anak-anak. Orang kerajaan. Biasa kerajaan kursus petang aja makan pun bagi 5-6 kali. Betul. Sebab tentatif tak bagi program tu kan. So kita punya redah je. Okey,
apa impact IR Zaidi lepas balik Gempur tu? Apa impact lepas tu? Apa kesan lepas tu? Start malam tu juga sebenarnya dia dah bagi impact dah. Saya start duk amal dah. Bukan semua lah, tapi majoriti apa tip-tip yang Dr. Rocket bagi tu walaupun tak masuk akal. Tak masuk akal yang kata. Dia lah macam bergigi tangan kiri kan. Siapa pernah suruh buat macam tu? Memang tak pernah pun. Kata apa? Oh benda tapi nak try. Sikap orang Melayu memang suka try kan. Tapi bila try tu. Okey. Dia esok pagi tu nak jadi lain. Esok pagi tu start bangun awal dah. Walaupun kita tidur lambat, duk ingat tak boleh. Memang kita sebelum ni kalau tidur lebih daripada pukul 11 tu confirm lah. Subuh pukul 6 macam tu kan. Tapi bila kita set minda tu macam Dr. Rocket ajak tu, sebenarnya boleh je pun, tak ada masalah pun. Bangun pukul 4 lebih okey je. Dia tak ada letih pun, dia ingat sebab esok tu saya nak drive balik ke Perlis pula kan. Betul. Okey lah, lagi segak pun lagi bagi lah. Masa okey lah sebab drive seorang-seorang pun kan. Tapi okey, tak ada masalah pun. Okey. Lepas tu apa benda yang IR Zaidi buat lepas balik Gempur tu hari kedua, hari ketiga, keempat sampai join RIC1. Okey, macam mana IR Zaidi boleh join Platinum? Itu soalan rahsia. Macam mana tolong bongkarkan. Macam mana boleh join Platinum? Dah skeptikal. Kutuk Dr. Rocket lagi belakang pentas. Alright. Okey, macam mana saya boleh join Platinum yang ni bukan terjerak apa yang yang ni memang betul-betul planning macam nak join Platinum. Sebab apa? Selepas saya balik daripada Gempur, saya dah ada data untuk buat paper. So dalam masa 2 hari, balik tu saya try buat. Bukan balik, malam tu saya try buat dah TM168 tu. Tapi saya buat nampak macam pelik kan. Dia kata masa untuk tesis memang tak ada pun ni, ada dalam 40 minit lah. Betul. Lepas tu saya nak confirm betul tak betul apa yang saya buat, saya hantar dekat Dr. Ma. So Dr. Ma check, dia kata tak apa, buat dulu, maintain dulu kan. So saya proceed dulu sebab nak tengok, nak track back balik masa kita kan minggu tu kan. So saya buat. So apa yang menariknya, selepas Gempur 2 hari saya berjaya siapkan satu jurnal tau. Saya pun pelik kata, kenapa boleh siap pula ni? Jurnal ni pada kita duduk simpan dah berbulan dah kan. Sebab result semua dah ada. Tinggal nak write je. Nak tulis bagi jadi 8 page jurnal kan. So saya terkejut lah. Maksudnya dengan apply baru 2 hari ilmu Gempur ni dah boleh fokus lain macam kan. So saya decide terus tu. Ulang balik baru apply dah boleh siap jurnal. Ulang balik tu tadi tu. Dengan apply 2 hari saja ilmu Gempur, dah boleh siapkan satu jurnal Scopus tau, bukan jurnal cikal-cikal ni. Dengar baik-baik nak orang Kedah. Dengar baik-baik Scopus nak. Okey, lepas tu apa berlaku lepas tu? So bila dah publish dalam masa seminggu kot accept. Terus accept. Accept. Benar. Accept, correction sikit lah. Saya ingat 3 perkataan kot saya kena ubah. Lepas tu settle lah. So, alhamdulillah semua. Itu kalau tak kutuk Dr. Rocket belakang pentas tu confirm tak ada langsung correction. Okay, lepas tu itulah. Selepas saya berjaya buat Scopus paper tu, so waktu tu saya decide lah, saya kata memang ilmu Dr. Rocket ni boleh guna pakai, boleh pergi jauh lah. Sebab tu saya decide kan dengan was saya cakap tak apalah, dah tekad lah, 3,000 pun 3,000 lah, invest, insyaAllah boleh. Time tu orang rumah marah tak decide nak join Platinum? Orang rumah marah tak, cubit ke, kutir ke, apa ke, terus tidak nuak ke, apa, ada tak? Dia kata nak pakai duit sendiri, buatlah ikut suka. Jangan kena duit dia sudah. Tak apa, kita set. Apa pun saya ada plan dengan dia. Memang target dalam masa 6 bulan nak kena siapkan PhD juga. Sebab okey, lepas balik daripada RIC1. Okey, IR Zaidi hadir RIC1 betul. 3 hari kelas kan? 3 hari kelas. Yep.
Time tu masih kutuk saya lagi tak time tu? Tak lah. Dia dah suci lah time tu. Okey, apa impact lepas balik daripada RIC1? Apa impact lepas? Apa yang berlaku lepas tu? Kalau gempur boleh hasilkan Scopus, okey, and then bila RIC1 apa yang berlaku lepas tu? Sebenarnya proses penyucian hati tu berlaku sebelum nak pergi RIC1 yang saya rasa lah time tu. Kan, sebab lepas gempur kita dah set minda, kan? Set minda kita betul kita dah macam proses penyucian ya, Isra' Mi'raj kan. Cuci semua sembahyang. Sebab start dah lepas gempur kita dah join grup ke-4 pagi kan. So kita dah start online dengan Allah tiap-tiap hari. So itu yang saya dapat, memang shock kat situ lah kan. So full clear dan tak miss langsung sampai ke hari ini, insyaAllah kita maintain dengan Allah. So masuk RIC 1, waktu tu lah baru jumpa tip-tip nak buat tesis yang saya cari waktu gempur dulu tu. Kita okey, ini aku tunggu naknya. Nasib baik register juga. Kalau tak terlepas. Ulang balik ayat tu. Nasib baik join Platinum, kalau tak jumpalah ilmu nak buat tesis. Tu pasal sabar saya mengaji silat lagu ni setahun setahun. Nak boleh jumpa. Okey, lepas RIC1. Okey, best RIC1 Azadi. InsyaAllah bagi saya ada impact banyak lah RIC1 ni. Ya, apa impact yang berlaku? Cuba story sikit. Apa impact yang berlaku untuk penonton kita dapat dengar impact RIC1? Sebab banyak tip yang Dr. Rocket share waktu RIC1 ni. Dia lebih fokus kepada macam mana kita nak melajukan tulis tesis tu. So kat sinilah semua tip-tip yang bagi tu memang sangat berkesan. Kalau siapa amalkan cerita dia kan. Sebab yang terkesan kat saya, satu yang berkenaan dengan 21 expert tu. Saya full utilize 21 expert tu dan juga 21 tesis rujukan. Yang ni saya guna pakai, dan juga hubungan dengan SV. Yang ni guna full utilize memang TikTok gila-gila memang saya cakap. Sebab 21 expert tu sebenarnya saya apply macam lain sebenarnya, tapi lepas RIC2 baru saya tune yang betul ikut macam Dr. Rocket suruh lah. Sebenarnya 21 expert saya buat 21 expert refer kepada apa isi kandungan dalam tesis tu, nak hasilkan tesis tu. Wow. Kan, contoh macam nak buat tesis template kan. So tesis template tu saya letak tulis nama dia ni, ada MZ ni adalah expert saya. So saya akan direct contact dengan dia lah. Memang apa 21 orang dalam tu memang saya semua guna. Wow. Baru cepat sebab ni adalah tip seorang engineer sebenarnya. Apa dia tu? Sebelum tu saya tak cerita sejarah saya tadi kan. Saya sebenarnya cerita story lah sikit. Ramai 100 lebih duk tengok hang ni. Aduh, okey. Saya sebenarnya dulu adalah seorang engineer di JKR, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, ya. Dalam jabatan elektrik lah, engineer elektrik. Wow. So dah ada jawatan penolong pengarah dah pun time tu. Dan saya tersilap langkah. Saya terambil beasiswa SLAB tu under Unimed. Saya main isi kan tuan ni. Isi dapat. So dapat, bila dapat saya pun sambunglah master. Kan? Okey. Saya tak tinggalkan JKR tu. Saya walaupun dapat, alamak pecah rahsia pula kat sini. Jangan sampai pecah rahsia. Cerita story. Okey je, tak ada masalah apa. Okey je. Alright, saya maintain JKR tu. Saya pergi sambung belajar dekat Unit 10 master. So by coursework lah. So dalam masa 2 sem saja, saya ingat 2 sem dalam 8 bulan macam tu lah. 8 bulan saya habiskan coursework. Lepas tu tinggal projek, saya balik lah. So maksudnya time tu saya dapat 2 gaji lah. Gaji daripada JKR 1
daripada Unimap satu. Aduh, kaya time tu. So time tu lah saya kahwin sebab duit banyak kan. Ini memang lawak. Tapi melangnya lah. Terkahwin yang ni terkahwin ke? Terkahwin, terdua apa semua ni. Kahwin kena plan elok-elok. Betul. Yang tak syoknya sebab saya nak cerita tu lah, waktu master tu walaupun saya coursework habis cepat, tapi projek ataupun tesis memang saya drag sampai hampir 2 tahun untuk siapkan tesis master. So saya jadikan yang tu lah sebenarnya saya punya teladan lah untuk buat PhD sebenarnya. So saya tak mau dah. Memang stres gila-gila kalau tak siap tesis tu. So saya plan daripada awal sebenarnya PhD saya ni. Saya target memang 3 tahun ngam-ngam kena habiskan. So 2 hari lagi 1 bulan 4 kan. So 1 bulan 4 genaplah 2 tahun tempoh PhD saya. So insyaAllah. So baru 2 tahun lah, relax dulu kan. Sebab tak boleh viva, baru 2 tahun. Kena selepas tu. InsyaAllah target elok lah. Dan apa yang berlaku pada IR Zaidi lepas balik RIC1 tu, apa yang berlaku pada tesis? To be specific. Tesis, saya punya time tu TM168 saya dah full utilize. Masa untuk tesis saya dah daripada 40 minit dah jadi 4 jam ke 6 jam sehari. Wow. So, habis sebab sebelum ni saya sebenarnya banyak ada buat benda yang mengarut. Kan sebab saya cuti belajar sekarang ni. Saya cuti belajar tapi orang staff semua kata hang ni macam tak cuti pun, hari-hari ada kat office duk buat kerja, duk tolong buat apa kan. Sebelum ni memang saya macam tu. Memang tak tahulah. Sebab tu saya tak boleh buat. So bila dah join RIC, saya buat TM168, saya dah tak pergi dah office. Sebab saya kira balik kan setiap setengah jam kan. Ya. Buat kita nampak perjalanan daripada rumah saya nak pergi office tu pun setengah jam. So daripada kata aku buang atas kereta pergi office, baik aku tak payah pergi office, duduk kat rumah. So sebab tu saya set up workstation kat rumah. Saya ambil satu bilik lah yang nak bagi feel buat kerja ni kan. Sebab Dr. Rocket pun cakap kena set up workstation baru dapat semangat nak buat tesis kan. Sebab kita nak stay atas tu lama. Betul. Lepas tu yang bestnya dalam tak sedar, tak pernah kira pun sebab dalam RIC1 Dr. Rocket suruh tulis kan berapa hari akan siap, target siap kan. Saya target 2 bulan untuk siapkan tesis tu. Tapi balik tu dengan hari-hari Dr. Rocket duk kejan kan, dengan buat challenge lah. Apa benda hari-hari learning point lah. Kata just buat je, saya buat lah kan. Last kali siap first draft dalam masa 19 hari. 19. Ya. Ulang balik IR Zaidi, berapa hari siap tesis draft pertama? First draft saya siap dalam masa 19 hari daripada balik RIC1. Tolong buat tanya. Kau ada? Tanya tu. Kau ada? Tanya penonton. Hang ada ke? Hang ada? Okey, IR Zaidi. Now, hari tu ada sebut pasal apa penyelia ke apa ke minta IR untuk menyelia pelajar PhD ke macam mana ke? Cuba story sikit pasal tu. Time saya pergi hantar draft yang kedua kot, tak salah saya. Draft kedua dekat SB. Okay. Sambil-sambil duk check draft tu. SB dapat ni lah, ada permohonan, ada 2 permohonan lah. Permohonan satu PhD, satu master. So dia tengok saya punya draft 2, dia kata ini dah tak lama dah boleh viva ni. So dia kata dia pun dah banyak dah student dan dia plan untuk tajuk lebih kurang saya ni dia nak bagi dekat seorang student PhD tu lah.
So nak minta saya guide. So dia kata tak apalah. Jadi habiskan cepat-cepat. Saya nak bagi jadi co-SB untuk PhD ni. Dan dalam masa yang sama ada student master juga apply kat dia. So dia kata student master saya pun dah ramai dah. Saya pun dia kata jadi habis cepat-cepat saya bagi dia kat Zadi lah. Jadi propose tajuk saya bagi kat dia. Itu magic juga saya pun. Aku ni layak kan. Aku tak gerak kot. Tapi okey lah dulu. Layan lah dulu. Layan. Okey, Al-Zaidi, cuba habaq kat mereka semua penonton ni, apa impak lepas balik RIC 2? Ni masalah balik RIC 2 ni. Sebab masa PRIC 2 ni terkesan kat saya lah sebab dah kena bawa hardbound kan. Bila bawa hardbound ni dia duk rasa macam dah viber dah. Saya ingat lepas ni doktor dekat jangan bagi bawa lah hardbound, bahaya. Sebab nak turn balik tu bahaya. Lagipun tak tahu lah. Bagi saya bawa hard drive biasa pun okey. Dia akan momentum dia naik. Sebab takut dia pegang hardbound ni duk rasa memang aku dah grad dah, aku dah habis selesai PhD, duk rasa macam tu. Tapi sebenarnya apa dalam kursus tu Dr. Rocket memang dalam tu nak kecilkan tesis kan. Sebab kita ada buat vision yang gila-gila punya, target nak jadi apa? Profesor lah semua kan, nak beli kereta hebat-hebat, bisnes gila-gila kau-kau yang dah tesis ni dah jadi kecil sikit sangat lah. Bila dah jadi kecil dah kita tak mau buat terus tinggal kan, tu masalah bahaya. Nak kena petir tu. Tapi insyaAllah nasib baik ada coach. Kalau coach tak ada saya ingat loop dah. Nasib baik kena kejar hari balik kan. InsyaAllah. Okey, Al-Zaidi. Okey, now boleh share tak dengan semua penonton? Apa nasihat Al-Zaidi kepada mereka yang masih skeptikal, yang masih lagi mungkin kata apalah mamat ni buat? Boleh tak habaq kat depa Al-Zaidi kepada mereka yang masih skeptikal sekarang ni? Tak payah skeptikal sangatlah. Sebab orang dah tunjuk result macam-macam kan. Kalau macam kami dulu boleh skeptikal, layak skeptikal. Sebab kita tak nampak result lagi time tu. Dan Dr. Rocket pun tak terkenal macam Law ni lagi kan. Law ni hari-hari Dr. Rocket duk cerita pasal result dah. Dan benda tu dah real pun kan. So go on lah. Dan tip saya lah. Dia ni macam kita ada sakit lah kan. Kalau hang ada sakit, hampirlah cari doktor. Duk gagal cucuk sendiri memang jadi kot lain lah kan. Jadi orang lagi dadah lah. Pilihlah cari doktor yang betul. Itulah tips lah. Saya guna analogi ni tu senang. Semua benda saya buat macam tu. Sebab engineer sini, dia punya kata-kata engineers don't know engineer ni hanya tahu siapa, dia tak tahu how. Engineers don't know how, dia tahu who dia. So tu engineer. So saya pegang kata-kata engineer tu lah. Bukan engineer katakan. So memang saya tak tahu nak buat tesis kan. Bila tak tahu nak buat tesis, carilah tok guru yang boleh buat tesis. Kan? Dan juga kalau refer tesis saya, setiap sub-chapter tu saya ada seorang expert. Contoh nak buat characterization, memang siapa yang tak ada kan, memang saya tak erti kan. So tak erti, saya cari sifu yang pandai buat tu. Alhamdulillah jumpa, so saya pergi mengadap tu. Bila mengadap, benda ni yang baik cepat sebenarnya. Tip dia jangan buat sendiri. Hampa tak usah duk belagak lah. Saya duk belagak, masa mencemburui kita. Kalau ada 8 tahun boleh kan. Kalau ikut target masing-masing lah. Macam saya target takat 3 tahun je. Lebih 3 tahun saya tak leti dah. So tu taktik saya lah. Okey, Al-Zaidi, berbaloi tak follow Dr. Rocket? Alhamdulillah, bagi saya 3,000 tu kecil lah. 3,000 tu kecil. Sebab
yang paling besar adalah nilai kita nak maintain sembahyang malam tu. Kan? Sebab saya pun dah nak masuk nak masuk 38 tahun, 39 tahun dah ni. Nak maintain sembahyang malam tak boleh lagi sebelum ni. Alhamdulillah jumpa. Walaupun tak ada kaitan pun dengan kursus Dr. Roket dengan sembahyang ni, apa dia kursus apa ni lain macam. Tapi alhamdulillah Tuhan lorong ikut ni yang dapat tu. Yang tu yang value untuk saya lah. Value kehidupan lah. Dan satu lagi untuk kita siap cepat tesis lah. Kan? Walaupun sebenarnya sebelum ni saya duduk Ligan nak siap cepat sebab di Unimap ada offer. Siapa yang berjaya GBT atau GOT akan dapat RM10,000. RM10,000. Saya nak Ligan yang tu sebenarnya, tu yang Pulau tu. Tapi baru minggu lepas ke 2 minggu lepas. Geram betul. Dapat email. Tarik balik. Tarik balik lah. Unimap tak ada duit dah lagi. Dan peras. Dan peras. Tu sebab Prof Zaidi jangan duk ligan duit. Ligan Allah Ta'ala. Betul. Ligan Allah Ta'ala Ar-Razzaq yang bagi rezeki kat kita. Live Dr. Roket 2 hari lepas pun ada cakap kan. Cakap siapa aku selepas dapat doktor tu. Pegang yang tu pun dah cukup dah. Tak payah duk ligan duit sangat. Okey, Ayar Zaidi, boleh tak tunjuk thesis Ayar Zaidi sekarang yang dah pun di binding tu? Tolong kalau boleh angkat saya tunjuk kat depa. Alamak, ada dekat bilik sebelah. Pi lagi saya ambil. Pi lagi saya ambil. Kita tunggu. Lawak ada ni. Ada darah. Okey, now bagi anda yang menonton petang ni, siapa rasa apa yang kita share ni is real? Okey, anda boleh komen real tak? Dan esok insya-Allah, mulai esok kita akan konsisten untuk berkongsi pada jam 3.30 petang dengan lebih ramai platinum supaya anda dapat momentum. Boleh ke boleh? Okey, silakan. Nampak tu dia. Ni yang dia kata yang kena peti dia tu. Tu dia. Tepukanlah untuk Ayar Zaidi. Tu dia. Okey, Ayar Zaidi, now untuk bulan 3 lepas ada hard binding ni, now tengah berada pada draft. Baru draft ke-9 tu. Nampak? Baru draft ke-9, Bik. Relax je tak? Nampak? Dengan relax je cakap draft yang ke-9. Engkau orang yang menonton ni tok terhege-hege, draft pun tak ada. Apa? Chapter 1 pun tak ada. Okey, Ayar Zaidi. Okey, now apa pesanan kepada mereka? Apakah tindakan betul yang IR buat sepanjang follow saya? Satu saya nak clearkan mindset kawan-kawan lah. Satu yang first. Jangan contoh macam saya kena baru-baru ni lah, yang kata apa hal yang punya tesis nipis sangat. So satu Dr. Roket ada tegur saya dulu kan. Masa first draft tu pasal apa nipis sangat. So saya tak kisah tu. Sebenarnya PhD ni kena refer kepada expert, kena refer SB dan tengok contoh-contoh tesis yang sebelum ni. Jangan terlampau set. Kadang-kadang saya tengok member saya yang down sebab setting pada awal dia kata tesis PhD kena 400 page, 300 ke atas, sebab tu dia down. Kan? Sebelum buat ni dah set. Jadi susah set yang sebenarnya susah lah kan. Sebab tu saya set simple je. Saya set 150 je awal tu. So bila kita set rendah, kita nak capai target tu senang. Bila kita capai target senang, baru kita semangat nak pulung buat lebih lagi. Kan? Tu tip saya lah kan. Kalau orang mampu step buat sampai 1000 page, go on lah. Tapi saya jenis orang engineer ni nak cepat lah semua kan. Dia nak cepat lah siap. Lepas tu dia akan grow lah. Dia akan improve lah sikit. Betul. Okey, Zaidi, yang terakhir before kita settlekan session kita pada petang ni, orang rumah Zaidi lepas tengok ada thesis yang telah pun di binding hardbound and then draft yang ke-9, dia masih marah lagi tak? Kerana balik lewat masa seminar gempur hari tu. Dia tak sabar dah. Dia dah gembira, semua okey dah, alhamdulillah. Semua alhamdulillah okay, dan tak sabar nak pergi jalan overseas lah. Saya janji dulu, dia kata kalau saya siap PhD ni, kita pergi jalan-jalan overseas.
Ya, mesti Kita lagi yang awal tu lagi wajib. bagus. Ya, betul. Sebab nama orang insya-Allah kan. taala. Ya, betul. Zaidi, insya-Allah nanti bila sebelum Viva tolong habaq dekat saya. Okey, kita akan hantar rombongan insya-Allah. Pi ambil masa hari Viva TSIR Zaidi insya-Allah. Alright. Nah, okey. Okey, so tu saya untuk petang ni. Terima kasih banyak IR Zaidi untuk masa yang diluangkan. Semoga Allah Ta'ala bantu IR Zaidi untuk bawa family melancong ke overseas. Bukan sekarang, lepas habis coronavirus. Doakan saya, Dok. Pre-Viva dah dekat bulan 4. Ya, insya-Allah, yes. Yes. Tuhan mudahkan insya-Allah. Okey, IR Zaidi, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, bagi anda yang masih menonton bersama dengan saya pada petang ini, okey, so berapa ramai yang belajar banyak perkara daripada dua session saya dengan yang pertama dengan kita ada Tuan Khairul Izzat dan juga kita ada TSIR Zaidi petang ni. So berapa ramai yang rasa apa yang kita share pada petang ini memberi impact kepada anda? Anda boleh komen impact dok. Dan insya-Allah Taala esok pada jam yang sama 3:30 petang kita akan bawakan lebih ramai platinum saya yang luar biasa untuk mereka berkongsi rahsia mereka, proses mereka supaya anda dapat belajar sesuatu daripada mereka. Okey, so berapa ramai yang rasa sesi pada petang ini memberi impact kepada anda? Anda boleh komen impact dok. Okey, so jangan lupa esok insya-Allah pada waktu yang sama 3:30 petang di channel Facebook Dr. Rocket, kita akan membawakan lebih ramai platinum berkongsi dengan anda dengan rahsia-rahsia yang lebih luar biasa. Okey, so stay tune pada jam 3:30 petang setiap hari sebab anda akan belajar banyak benda daripada sesi ini. Okey, so kalau nak tahu rahsia platinum saya, stay tune esok insya-Allah pada jam 3:30 petang. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu M-World bertujuan untuk meramaikan para pakar, mereka yang berkemampuan, mereka yang berkeahlian, mereka yang boleh melonjak untuk menambahkan lagi ilmu, juga kemampuan, sijil dan juga kedudukan yang jauh lebih baik. Maka jawapannya terdapat pada seminar Gempur. Mudah-mudahan kita semua memberi sokongan. Insya-Allah saya yakin dan saya percaya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan niat yang ikhlas, dengan semangat jitu, dengan kesungguhan yang luar biasa dan dengan team building yang diusahakan oleh 2M World, insya-Allah akan menatijahkan sebuah kejayaan yang cemerlang. Saya nyatakan kepada mereka semua, siru ala barakatillah wa wafaqakumullah wa saddada khutakum, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan apa yang diusahakan dalam seminar Gempur ini akan menatijahkan atau menjadi asbab untuk ramuan menempah kejayaan yang cemerlang dan gemilang kepada pelajar-pelajar. Dan yakinlah bahawa man jadda wajad wa man zara'a hasad, siapa yang berusaha bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat natijah yang baik, dan siapa yang bercocok tanam dia akan dapat menuai hasilnya. Sekalun tahniah kepada 2M World untuk mengemukakan kepada khalayak ummah jawapan dan solusi penyelesaian berkenaan dengan isu bagaimana memuktamadkan dan menyudahkan dan mengkhatimahkan pembelajaran master dan juga PhD dengan jayanya. Saya sekali lagi mengambil kesempatan untuk mengucapkan jazakumullah khairul jazak. Semoga usaha daripada 2M World ini akan membawa kebaikan kepada kita bersama, dan sehingga akhirnya
masing-masing menangis kegembiraan dapat menghabiskan master dan PhD dengan cemerlang. Sekadar itu, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang indah bahagia dengan cintanya, namun mengapa kau tak seperti dulu? Ku raih padanya agar dirimu pulang. Senyumku mengenangkan, senyum tangis dan ketawa, kau dan aku saling ada, tak lelah membimbing semua.